Tergamakkah kita untuk membiarkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertepuk sebelah tangan? Tergamakkah kita untuk membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sahaja bertepuk sebelah tangan di dalam percintaannya dengan kita, dalam kerinduannya kepada kita? Kita balas kecintaan dan kerinduan Rasulullah tersebut dengan cinta dalam jiwa kita kepada Rasulullah, dengan sentiasa menyebut baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan sentiasa berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Wahai purnama yang indah lagi sempurna, bagaimana aku luar dengan kata-kata. Para pecinta, para perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita mengenang beberapa hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis itu menunjukkan bahawa ikatan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terputus, dulu, kini dan selamanya. Jalinan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubungan kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terputus, dulu, kini dan selamanya. Bahkan hadis-hadis itu lebih menguatkan jiwa-jiwa kita untuk sentiasa menghadirkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jiwa kita. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada kedua ibu bapa kita, melebihi cinta kita kepada anak-anak kita, melebihi cinta kita kepada seluruh manusia kesemuanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara hadis-hadisnya yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat bahawa ketika di alam roh, sebelum manusia datang di alam dunia ini, kita semua berada dalam keadaan roh, dan di alam roh tersebut Nabi SAW adalah orang yang roh yang mendidik kita, roh yang mula sekali menjawab pertanyaan daripada Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Maka roh Nabi SAW adalah yang pertama menjawabnya, iaitu bala syahidana, bahkan kami saksikan, dan kemudian diikuti oleh roh kita semua. Maka ketika itu roh kita semua sudah berkait dengan roh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibimbing, dipimpin oleh roh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika baginda sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia dan baginda sallallahu alaihi wasallam tumbuh membesar, kemudian dilantik menjadi nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam amat kasih kepada umatnya. Baginda amat cinta kepada umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mendoakan umatnya. Pada suatu ketika Siti Aisyah minta doa daripada Rasulullah mendoakannya. Maka begitu gembira Sayyidatina Aisyah sehingga berguling-guling kerana begitu girang. Nabi SAW mengatakan, engkau gembira wahai Aisyah, sesungguhnya aku mendoakan dengan doa yang sama itu kepada setiap daripada umatku pada setiap hari. Demikian kasihnya Rasulullah kepada kita. Maka demikian lebih terjalin hubungan kita dengan Nabi SAW, yang sebelum kita lahir di atas dunia ini, ada insan yang sentiasa mendoakan kita, yang sentiasa risau tentang kita, yang sentiasa runsing tentang keselamatan kita. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya bahawa aku sangat rindu kepada saudara-saudaraku. Maka sahabat bertanya, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bahkan kalian adalah sahabat-sahabatku. Adapun saudara-saudaraku adalah mereka yang tidak sempat berjumpa denganku. Mereka tak dapat berada pada zamanku, tetapi mereka beriman denganku. Mereka berpegang teguh dengan agamaku. Mereka lah saudara-saudaraku dan aku rindu kepada mereka. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini orang-orang yang dirindui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita semua. Kita yang beriman dengan baginda dan kita tak sempat jumpa baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda telah menyatakan kerinduannya kepada kita. Allahu akbar. Kerinduan seorang insan yang hidup lebih daripada 1400 tahun yang lepas. Rindu kepada saya, tuan-tuan dan puan-puan. Mendengarkan kepada hadis yang demikian, bagaimana hati kita tidak tergerak untuk membalas cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk membalas kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tergamakkah kita untuk membiarkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertepuk sebelah tangan? Tergamakkah kita untuk membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sahaja bertepuk sebelah tangan di dalam percintaannya dengan kita, dalam kerinduannya kepada kita? Kita balas kecintaan dan kerinduan Rasulullah tersebut dengan
cinta dalam jiwa kita kepada Rasulullah, dengan sentiasa menyebut baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan sentiasa berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, dan sentiasa mematuhi perintah yang ada dalam agama, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang lain menyebutkan bahawa apabila Rasulullah meninggal dunia, wafat, baginda berada dalam alam barzakh, baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa mendoakan hidayah untuk umatnya, sentiasa mendoakan keampunan untuk umatnya. Kerana setiap daripada amalan umat ini dipaparkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah wafat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan kita. Berlakunya hubungan dan jalinan yang tidak putus antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda memberi respon terhadap apa yang kita amalkan di atas dunia ini. Manakala amalan kita baik, Rasulullah akan bersyukur pada Allah dan memuji Allah. Apabila amalan kita buruk, Nabi SAW akan memohon istighfar untuk kita. Baginda akan memohon hidayah, petunjuk untuk kita. Dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di pada mahsyar kelak, Nabi SAW akan bermundar-mandir, dan baginda adalah orang yang paling sibuk sekali ingin menyelamatkan umatnya. Kerana baginda tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Tuhanmu, wahai Muhammad, akan mengurniakan kepadamu sehingga hatimu puas. Maka Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu mengatakan, ayat ini adalah berita baik untuk setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam, hati baginda hanya akan puas apabila melihat tidak ada seorang pun daripada kalangan umatnya yang masih tertinggal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hati Nabi SAW hanya akan puas hanya apabila seluruh umatnya yang beriman telah dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Allah tidak akan mengecewakan Nabi SAW berkaitan dengan umatnya. Umat ini adalah umat yang dikasihi, umat yang dirahmati, al-ummatul marhumah. Dan umat ini adalah umat kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala yang paling dicintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di pada mahsyar baginda akan banyak sibuk di kawasan neraca mizan untuk menolong umatnya ketika perhitungan dijalankan, ketika perhisaban berlangsung. Baginda akan berada sibuk di tepian titian sirat, yang mana baginda SAW akan mendoakan, Ya Rabbi salim salim, Ya Allah selamatkanlah umatku melintas titian sirat. Janganlah mereka terjerumus ke dalam api neraka-Mu, Ya Allah, supaya mereka sampai selamat ke dalam jannah-Mu, Ya Allah. Dan baginda juga akan sibuk berada di kawasan kolam Al-Kautsar, mana baginda SAW akan memberikan minuman, yang mana dengan sekali teguk manusia tidak akan dahaga buat selama-lamanya kepada umatnya. Baginda akan memberikan minuman, ada dengan tangannya, ada dicedokkan, ada diberikan cawan di kolam Al-Kautsar milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di pada mahsyar tersebut, dalam keadaan semua manusia sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak ada siapa manusia yang berani untuk meminta terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia pada asalnya meminta tolong daripada nabi-nabi yang lain. Mereka meminta tolong daripada Nabi Adam, meminta tolong daripada Nabi Nuh, daripada Nabi Ibrahim, daripada Nabi Musa, daripada Nabi Isa, tapi mereka semua tidak dapat membantu umat manusia di pada mahsyar. Namun apabila umat manusia meminta tolong daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, maka baginda menjawab, ana laha, akulah orangnya. Akulah orangnya yang dapat menolong kamu, yang membantu kamu, yang menjadi asbab menyelamatkan kamu di pada mahsyar ini. Maka Rasulullah memberikan syafaat uzma, syafaat yang besar kepada umat manusia, syafaat yang hebat, dan baginda akan lebih khususkan syafaatnya kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian sekelumit hadis-hadis daripada awal alam roh ketika di dunia, di alam barzakh, sehingga kepada mahsyar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan kita. Baginda sangat mencintai kita, baginda mengasihi kita. Maka kita balas cinta ini, kita balas kerinduan ini, kita balas kasih sayang ini dengan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jiwa kita, dalam diri kita, zahir dan batin. Kepada anak-anak kita, keluarga kita, hidupkan sunnah di kalangan masyarakat, hidupkan sunnah di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan kita mendapat kedudukan dan pandangan yang tinggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam bermakna seseorang mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat bertemu dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dapat dikumpulkan bersama Rasulullah yang akan memegang panji kepujian di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dengan kadar yang segera daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua terlepas daripada api neraka
dan masuk ke dalam syurga Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wahai purnama, wahai purnama, yang indah lagi